Tuan-tuan, kita lihat sejarah perkembangan Islam di seluruh dunia melalui para pedagang. Para pedagang sebenarnya mereka berstrategi dengan barang dagangan. Kalau nak masuk begitu ada halangan. Tapi masuk dengan berdagang, berniaga, tunjuk akhlak. Tapi sebenarnya sebagaimana kata Mahmud Syakir, mereka telah membawa dagangan Islam terlebih dahulu sebelum dagangan barang-barang. Mereka memperkenalkan Islam sebelum mereka kenal barang mereka. Belum cerita kain, mereka cerita Islam dulu. Kita tuan-tuan jual produk Islam. Kita cerita bukan cerita Islam dulu, cerita produk dulu. Kita jual baguslah ni, makanan sunnah Nabi. Tapi kita straight, cerita biar orang makan benda ni. Orang tak pergi semayang yang sunnah Nabi besar tu, kita tak peduli. Yang penting ni kurma Nabi. Ni apa ni, makanan Nabi, ini madu Nabi, sekian semua. Sandor Nabi belakang Nabi. Semayang jemaah tak. Hidup kemping supaya beli ni makanan-makanan Nabi ni. Makanan-makanan sunnah. Yang sunnah paling besar sekali depan mata dia tak nampak. Yang jual ni pun nampak masjid lari. Awak ni jual makanan sunnah jenis apa? Makanan yang Nabi makan dekatkan dia pada Allah. Bukan cerita sihat macam baca gajah gitu. Sihat untuk taat, bukan sihat untuk bersukaria. Tuan-tuan, kita pun duk promosi barang makanan produk sunnah dan kita abaikan Nabi SAW. Abaikan. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Seolah-olah kita ingat Nabi bangun pagi cari makanan sunnah. Di mana makanan sunnah aku? Bahan Nabi qiyamul lail, Nabi baca Quran. Itu sebenarnya makanan Nabi SAW. Ibadat. Dan Nabi tak mencari macam kita bak makanan, tak mencari. Ada makan, tak ada tak puasa. Tak ada Nabi puasa atau Nabi tak makan. Sampai macam tu akhlak Nabi SAW. Tapi cara kita promosi, kita promosi takafur Islam, bagus tu. Tapi kita tak promosi Islam sebelum promosi takafur. Cuma takafur je lah. Yang jual takafur tak tahu kepala ekor juga. Awak belajar tak? Saya tak pergi kuliah. Tapi jual takafur Islam. Yang ni produk Islam. Apa maksud Islam? Tuan, bagi dia Islam produk. Dia tak nampak Islam sebagai cara hidup. Dan tu kadang-kadang kita rasa orang ni memang mengambil kesempatan dari agama, bukan nak beragama. Cerita riba tu haram ni, takafur ni bagus. Ya, satu sudut awak betul. Tapi sudut yang lain melihat Islam dengan bentuk perniagaan, maka awak salah. Islam ialah cara hidup. Ia bukan bentuk perniagaan. Lalu kita pun sebut hukum supaya orang beli produk kita. Tapi kita lupa untuk mengaplikasikan perkara yang lebih dasar. Menjaga akidah kita dan sebagainya. Kadang-kadang kita sendiri tak jaga akidah. Bukan kita menghalang nak jual produk-produk yang mereka anggap sunnah dan segalanya. Tetapi tuan-tuan, balik kepada asas utama ialah kembali pada sunnah dan sudut cara hidup kita. Pegangan kita, itu sebenarnya. Kerana itu bila kita ada ilmu, kita mampu terangkan dengan cara yang betul. Cara yang betul. Tuan-tuan, muamalah bank bukan sekadar kita nak cara hukum. Ini muamalah yang halal. Tapi bagaimana kita nak bantu orang miskin? Itu sebenarnya fungsi bank Islam. Bukan cerita bagaimana kita nak bankruptkan orang. Kita cuma menyediakan suatu bentuk produk yang halal. Tapi dalam masa yang sama bersifat menindas dan zalim. Keuntungan yang maksimum. Tak adalah cara nak tolong kan, tak ada. Maka tuan-tuan, institusi seperti ini masih lagi terikat dengan institusi kapitalis. Benar, dia Islam secara produk. Tapi kapitalis secara pelaksanaan, kan dia bukan bertujuan membantu orang Islam. Tetap tujuannya orang biar bantu dia. Bukan dia membantu orang. Sama juga produk insurans. Lebih pada orang bantu insurans, bukan insurans bantu orang. Lepas tu dia tengok awak, kalau sakit yang aneh-aneh kita tak boleh insurans kan? Tak boleh. Tak berani dia. Kalau umur dah 60 ke atas tak boleh. Insurans rugi. Artinya dia bukan produk untuk membantu. Lebih untuk menguntungkan dia. Kalau betul yang 60-70 ni yang nazak-nazak sakit ni, patut ni bagi insurans. Tak boleh. Ini tak boleh. Kalau kita bagi dia insurans, mesti rugi besar kita. Sebab dia masuk hospital kira hari, tiap hari, pagi petang. Cari yang sihat-sihat, ini untung. Ini tak ada sakit, kita pun untung besar. Tuan-tuan, asas Islam, tolong-menolong tu tak wujud. Lebih kepada keuntungan. Kan itu saya katakan benar. Kita melakukan banyak perubahan dalam sistem bank Islam, sistem takaful. Tapi kita masih terikat dengan matlamat keuntungan semata-mata. Masih terikat. Kita tidak terikat, atau kita tuan-tuan tidak terbebas daripada sistem kapitalis itu. Kapitalis sistem untung semutlaknya. Untung sebanyaknya. Walau orang lain terpaksa jual rumah. Anda kata hari ni kalau bank Islam bagi pinjaman rumah, yang mengamalkan sistem Islam. Lalu orang ni tak membayar. Adakah dia ada alternatif untuk menyelamatkan orang ni tetap biar ada rumah? Tak, dia cuma nak lelong rumah tu supaya kami tak rugi. Maka orang ni mungkin tidak ada rumah lepas tu. Itu yang cuma dia fikirkan.
keuntungan yang bersifat maksimum dan kerugian yang paling minimum yang kami tanggung. Biar kerugian tu kamu tanggung lebih banyak berbanding kami. Sebab tu dia hantar surat pun dicah kat kita. Awak kena bayar surat ni. Saya pula kena bayar, awak kena bayar. Kerana kesalahan awak. Tak ada nak derma surat pun dia tak nak derma. Sistem benar. Kita tidak menafikan sistem sudah berubah pada sistem Islam. Tetapi tuan-tuan, dasar matlamat belum lagi Islam. Masih lagi terikat dengan dasar kapitalis. Mendapat keuntungan yang maksimum dan tetap menindas orang-orang yang tertentu. Orang yang tidak berkeupayaan dan sebagainya. Kerana itu sistem ini perlu dibaiki secara menyeluruh. Bukan sekadar Islam secara kita katakan hanya mengambil beberapa perkara yang menguntungkan. Macam kita komen tentang makanan-makanan sunnah. Tuan-tuan, bukan kita promosi sunnah makan, tapi lupa promosi sunnah kehidupan Nabi SAW. Kita cuma cerita makan ni cerdik dapat 8A, 9A. Kita tak, awak makan benda ni awak tu nampak Tuhan. Daripada tak nampak Tuhan, nampak Tuhan. Arti lebih pada akidah. Tak, dia lebih pada material. Makan ni bagus, ingatan okey, maka awak pun boleh sekian-sekian. Ingat ada seorang tu dia promosi obat minda, makan ubat ni minda bagus. Jadi ustaz pun bagus, ustaz kan apa-apa kita ambil. Ginilah, sebelum awak jual saya, awak makan, saya nak suruh awak Quran 30 juzuk. Lepas tu awak datang promosi kat saya. Kalau boleh dia, saya percaya. Ni duk cerita minda-minda dia Quran pun tak apa. Awak makan, awak apa Quran? Saya bagi satu surah, saya nak tengok berapa hari awak boleh hafal. Awak makan produk tu. Tuan-tuan, barulah kita nampak tujuannya jelas. Saya kuat ingatan nak apa Quran ni, tak kuat ingatan nak 8A, nak 9A. Dia hafal Quran. Bagi produk, okey tengok dia boleh hafal Quran banyak mana. Berapa juzuk. Suruh dia hafal hadis Nabi pula dengan produk minda yang cergas ni. Coklat minda ke apa benda, tengok. Yang jual tu pun tak hafal Quran. Kita cabar dia. Kerana kalau disebut kebaikan, biar kebaikan terus pada agama dulu. Sebelum kamu cerita kebaikan yang bersifat material, bersifat duniawi, kerana ia kesudahannya juga akan jadi buruk. Kita nak biar terus kepada yang bersifat ukhrawi. Dan kamu orang pertama yang jual, kamu kena buktikan. Dia jual ubat kurat, dia banyak kurat. Macam mana kita nak percaya? Ni ubat kurat bagus, tengok Allah, awak pun kurat banyak, macam mana saya nak percaya? Jadi kalau dia percaya tentang ingatan, okey kita test. Ambil satu surah apa? Awak makan 3 biji, 4 biji makan. Saya tak nak makan, awak tu makan, baca. Kalau betul, okey. Ini satu produk yang baik. Memudahkan umat Islam menghafal Quran. Memudahkan umat Islam menghafal hadis Nabi. Dan lahirlah Bukhari baru. Kerana makan produk-produk ini. Okey, alhamdulillah. Itu sasaran sebenar dalam agama. Makan ni tuan-tuan untuk beri manfaat kepada orang ramai. Bukan makan sekadar kita nak cari manfaat peribadi. Tidak. Kita hidup macam saya katakan pada sahabat, mereka hidup untuk beri manfaat pada orang lain. Dan mereka mendapat manfaat dari sudut apa? Berpanjangan pahala orang-orang yang mendapat manfaat kelebihan apa yang mereka ajak.